Dan apabila kita nak melihat dalam keadaan sekarang ini, suka atau tidak, kita berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Kerajaan sekarang berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Kenapa saya kata tidak seimbang? Situasi dan keadaan yang ada di negara kita ini, di mana parti pemerintah tidak pernah dalam sejarah parti pemerintah tidak mendapat majoriti di dalam undian. Dan ini yang berlaku sewaktu menukar speaker. Maksud saya tidak majoriti. Dia majoriti 111 tu majoriti lah berbanding dengan 109. Timbalan speaker tak boleh mengundi 109 kan. Tetapi kalau tambah satu speaker 110, beza satu undi je. Maximus Ongkili dikatakan sekarang ini sedang stroke, sedang sakit. Jadi dia tak boleh datang pada sidang parlimen tersebut. Bayangkan kalau Maximus Ongkili tak datang. Sekarang ini timbalan speaker dah tolak 110, dia tolak 1 jadi tinggal 110 dah. Kemudian saya dengar Rashid Asnun timbalan speaker 2 yang kalau tak silap saya dah tinggal 109. Jadi majoriti itu sebenarnya dah tak ada. Majoriti itu sendiri sebenarnya dah tak ada. Dan tidak pernah dalam sejarah kerajaan tidak mendapat majoriti lebih daripada 112 dewan. Apabila dalam pengundian usul yang penting seperti ini. Betul banyaklah usul-usul lain, undang-undang lain sebenarnya yang dapat kurang daripada itu, sebenarnya tak ada masalah pun. Itu bukan isu dia. Sebenarnya sebab undian tersebut adalah undian, dia panggil psychological punya efek. Dia adalah satu petanda psychological punya sign bahawa adakah kerajaan ini mempunyai majoriti atau tidak. Sepatutnya itulah tanda dan kayu aras bahawa kerajaan ini mempunyai majoriti. Betul. Sebenarnya kalau diikutkan dalam dewan, kalau sekiranya undi tidak percaya berlaku, tidak perlu pun Mahathir mendapat 112 undi sebenarnya. Tidak perlu Mahathir mendapat 112 undi. Bukan Mahathir. Tidak perlu Muhyiddin mendapat 112 undi untuk menyatakan bahawa mereka menyokong. Cukup bahawa undi tidak percaya itu lebih banyak daripada undi percaya. Maksudnya undi tidak percaya itu lebih banyak daripada mereka yang tidak mengundi. Ambil contohlah, katakanlah pada hari pengundian tersebut 109 ahli parlimen pembangkang mengatakan tidak percaya kepada Muhyiddin. Katakan pada masa itu daripada 108 mengatakan mereka menyokong Muhyiddin, dan daripada situ 9, 10, 11, 12, 4 orang sahaja berkecuali tidak mahu mengundi. Berkecuali daripada mengundi itu sudah menyebabkan dia tidak ada majoriti di dalam dewan tersebut. UMNO boleh buat demikian, PAS boleh buat demikian, dan mereka pun bercadang untuk berbuat demikian sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok, ada kemungkinan besar bahawa yang sekarang ini berlaku dalam situasi dan keadaan yang kita ada sekarang ini, dalam politik yang kita ada sekarang ini, kita akan melihat satu keadaan di mana adakah usul undi tidak percaya itu akan diadakan. Saya rasa tidak ada, dia tidak akan dibawa, tak sempat nak dibawa pada pada sidang parlimen kali ini. Saya rasa dia tak akan dibawa. Tetapi secara psikologinya 111 itu sudah menandakan Muhyiddin berada di dalam ketakutan untuk menghadapi situasi yang ada sekarang. UMNO melihat perkara ini sebagai satu cara untuk dia nak menyatakan beliau menyatakan bahawa ini adalah satu sebab paling utama perlu diadakan snap election dalam masa yang terdekat. Ini adalah satu petanda dan satu sebab paling utama kenapa perlu diadakan snap election dalam masa yang terdekat. Dan sekarang ini semua orang sedang mencari platform dana tempat bagi memulakan ataupun bagi mengadakan memastikan bahawa pilihan raya ini kalau sekiranya berlaku dalam masa yang terdekat ini, dia berlaku dalam keadaan sudah bersedia untuk menghadapi situasi dan keadaan yang ada sekarang. Sebab itu juga macam saya kata, semua jentera, semua orang termasuk Perikatan Nasional, termasuk penggerak komuniti, termasuk UMNO, termasuk PAS, sekarang ini sudah pun melakukan, termasuk PKR, saya tak tahu DAP dengan Amanah lah, tetapi PKR mungkin DAP dengan Amanah masih lagi berkira nak tukar kerajaan kot. Masih lagi, sudah pun berkira untuk, dah pun mengadakan latihan, malah saya sendiri sudah going tour. Itu saya kata, saya sebut bulan 9 ini saya pergi ke Kuantan Pahang, bulan Ogos ni tim saya pergi ke Kuantan dahulu, kemudian bulan 9 saya pergi ke Kuantan, dan lepas itu sebelum itu saya akan ke Melaka,
Pada bulan 9 juga saya akan sudah mengadakan fundraising dinner seperti mana yang saya katakan. Bukan setakat untuk PRN Sarawak tetapi juga untuk menghadapi situasi yang kita akan ada tidak lama lagi. InsyaAllah berkemungkinan kalau kita tidak careful dengan perkara ini, kita akan berlaku satu snap election dalam masa yang terdekat. Okey, kalau berlaku snap election, adakah negeri akan mengadakan snap election? Saya dah sebut benda ini berkali-kali. Negeri-negeri yang mana dikuasai UMNO seperti Johor berkemungkinan akan mengadakan snap election. Tapi negeri yang kuat macam Pahang, saya tak rasa mereka akan mengadakan snap election untuk peringkat DUN. Negeri seperti yang kuat seperti sekarang ni, Melaka bukan kuat, Melaka tak kuat, akan diadakan snap election. Tetapi Perak kemungkinan akan diadakan snap election atas desakan. Perak, Johor, negeri-negeri ini akan diadakan snap election. Tapi negeri seperti Kedah, Selangor, Penang, kalau berlaku snap election, mereka tidak akan mengadakan snap election. Kerana apa? Kerana mereka masih lagi kukuh dalam pentadbiran mereka. Sarawak dia akan ikut snap election ni. Dia dah tak kira snap election lah sebab dia dah kira election kan. Cuma di peringkat parlimen tu dia dikonsider sebagai snap election. Jadi calon-calon yang ada sekarang ini pun sudah ditentukan, sudah dibincangkan, sudah pun orang kata apa, perhalusi pada semua pimpinan-pimpinan parti-parti yang ada di peringkat pimpinan sehingga ke bawah bagi memastikan bahawa calon-calon mereka sudah bersedia. Latihan-latihan pun sedang berlangsung sekarang ini di semua peringkat, di semua parti. Macam saya kata tadi, kecuali Amanah dengan DAP saya tak tahu, mungkin ada mungkin tak ada. Tetapi di parti-parti lain saya sudah nampak, di UMNO pun sudah mula membuat latihan-latihan pilihan raya mereka. Penggerak komuniti, Azmin punya tim lah pun sudah mula menggerakkan.